Bangan berita dari Sabah sudah bersedia di sana, Jovinia Jimlajim. Silakan Jovinia. Terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sabah memerlukan sebuah kerajaan yang stabil dan kerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan bagi kesinambungan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat negeri ini. Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, ini kerana masih banyak pembangunan diperlukan di Sabah bagi meletakkan ia seiring dengan negeri yang lain di Malaysia. Justru Datuk Dr. Ronald memberitahu Barisan Nasional BN adalah kerajaan yang perlu terus disokong oleh Sabah dan meletakkan pembangunan sebagai agenda utama dalam menentukan kerajaan menjelang pilihan raya umum ke-14 PRU14. Menurutnya, kerajaan BN di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak terbukti ikhlas dan berjaya membangunkan semua kawasan termasuk di luar bandar. Datuk Dr. Ronald yang juga timbalan Speaker Dewan Rakyat berucap demikian dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Musinggapoh, Paitan. Oleh itu, kerajaan BN perlu dikekalkan bagi kesinambungan agenda pembangunan berbanding parti pembangkang yang bukan berjuang untuk membela rakyat. Tambahnya, pembangkang lebih menumpu kepada kepentingan politik dan peribadi menyaksikan pakatan mereka bertelingkah sesama sendiri termasuk mengenai agihan kerusi. Ini jelas menunjukkan mereka bukan pilihan yang terbaik untuk membawa Sabah ke hadapan dan menentukan hak negeri ini dalam kerajaan persekutuan. Pihak berwajib di negeri ini perlu mempercepatkan proses pemilikan tanah bagi membolehkan pembinaan bangunan baharu pusat pemulihan dalam komuniti PDK di Napawan. Menurut Timbalan Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah, Senator Datuk Abdul Ghani Datuk Muhammad Yassin, ketika ini PDK Nabawan menyewa sebuah rumah milik penduduk kampung bagi menempatkan para pelatih orang kurang upaya OKU. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penyerahan Elaun Sambutan Tahun Baru dan Majlis Hari Jadi Pelatih 2018 di PDK Nabawan. Katanya dengan adanya bangunan sendiri di bawah agensi kerajaan, sudah tentu pelbagai bantuan dapat disalurkan dengan mudah kepada pengurusan PDK tersebut. Dalam majlis ini, Datuk Ghani turut menyampaikan bantuan kewangan RM5,000 kepada PDK Nabawan dan menyerahkan kerusi roda kepada salah seorang warga emas. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Lanskap akan melaksanakan kajian menyeluruh bagi penyelesaian jangka panjang mengatasi hakisan pantai di Taman Awam Teluk Likas Kota Kinabalu. Perancangan itu termasuk membina tembok penahan di sepanjang pantai Taman Awam itu. Hakisan dipercayai berpunca daripada kesan ombak kuat terutama pada musim tengkujuh yang menyebabkan pokok di tepi pantai tumbang selain batu besar yang menjadi penghadang tebing turut terjejas. Menurut pengarah Jabatan Lanskap DBKK Walter Kingson, pihaknya melakukan pemantauan setiap hari di lokasi hakisan dan melaporkan kepada jabatan sekiranya keadaan bertambah buruk. Apa yang kita buat sekarang ialah setiap hari kita monitor, kita ambil rekod setakat mana paras hakisan yang berlaku. Kita ada bagi tanda, kita tandakan tab tu untuk memberitahu pengunjung untuk tidak masuk ke satu kawasan yang terhakis dan juga yang berkemungkinan akan memberi risiko kepada pengunjung lah, terutama sekali kanak-kanak. Beliau memberitahu pemberita RTM di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas masalah hakisan di Taman Awam Teluk Likas. Menurut Walter, hakisan pantai di kawasan awam terbabit berlaku sejak pertengahan tahun lalu namun semakin teruk sekitar September tahun lepas. Untuk keselamatan, beliau menasihati pengunjung Taman Awam ini supaya sentiasa berhati-hati dan mengawasi anak masing-masing bagi mengelak kejadian tidak diingini. Puspanita Cawangan Sabah berada pada landasan tepat ke arah menjayakan dasar memperkasa wanita yang diisytihar kerajaan tahun ini.
Penasihat Puspanita Cawangan Sabah Tan Sri Sukarti Wakiman berkata ia dapat dilihat menerusi pelaksanaan program dan aktiviti yang menjurus ke arah pemerkasaan wanita. Katanya sebagai persatuan yang dinaungi perkhidmatan awam, ahli Puspanita perlu sentiasa komited mendokong, menyebar luas dan menjayakan dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan. Tan Sri Sukarti yang juga setiausaha kerajaan negeri berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-35 Puspanita Cawangan Sabah 2018 di Likas. Beliau mahu 6,837 ahli Puspanita seluruh Sabah terus menjadikan Puspanita sebuah persatuan yang kukuh dan dinamik bagi merealisasikan misi dan objektif penubuhannya. Tan Sri Sukarti turut melahirkan penghargaan terhadap kejayaan program dan aktiviti yang dilaksanakan Puspanita sepanjang tahun 2017 yang telah memberi manfaat kepada ahli Puspanita, keluarga, masyarakat dan negeri amnya. Jelasnya penglibatan Puspanita dalam acara-acara rasmi kerajaan telah menyumbang kepada kejayaan dan kelancaran program sama ada di peringkat negeri maupun daerah. Semua sekolah di Parlimen Kalabakan disaran untuk mewujudkan jawatan kuasa motivasi sekolah dalam usaha meningkatkan kesedaran kepentingan pendidikan dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Anggota Parlimen Kalabakan Datuk Seri Abdul Ghaffur Saleh berkata jawatan kuasa tersebut bukan sahaja berupaya menyentik semangat berkaitan peri pentingnya pendidikan demi masa hadapan, malah sekaligus akan dapat meningkatkan pencapaian akademik di sekolah. Saya minta semua sekolah di Kalabakan untuk mengadakan satu perjumpaan motivasi antara anak-anak dan ibu bapa. Kerana kecemerlangan anak-anak kita bukannya diberi oleh guru saja, bahkan ibu bapa yang penting kerana mereka ini lama di rumah daripada di sekolah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan awal persekolahan kepada lebih 1,300 pelajar dan program galakan membaca di Dewan Al-Farabi SMK Kuhara Tawau. Datuk Abdul Ghaffur berkata dalam menuju transformasi nasional TN50, rakyat di negara ini memerlukan modal insan yang berilmu dan berpendidikan dalam mencorakkan kemajuan dan pembangunan negara 30 tahun akan datang. Bekas pemimpin alumni Majlis Belia Malaysia mampu terus menyumbang idea ke arah menentukan kesinambungan kepimpinan negara. Presidennya merangkap ahli Parlimen Lenggong, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, pengalaman mereka masih diperlukan dalam memberi pendedahan kepada belia mengenai kepentingan menentukan kepimpinan negara. Menurut Datuk Dr. Syamsul, kestabilan politik dan ekonomi yang dikecapi negara tidak datang bergolek, tetapi kebijaksanaan dan komited kerajaan yang memimpin negara menjadi antara faktor tersebut yang harus dipertahankan. Beliau menyatakan demikian kepada media di Wisma Persatuan Pandu Puteri Cawangan Sabah, Kota Kinabalu selepas majlis jamuan malam bersama Exco Alumni Majlis Belia Malaysia Sabah dan tokoh pemimpin belia negeri Sabah. Sementara itu, Naib Pengerusi 2 Alumni Majlis Belia Malaysia Sabah, Datuk Juhari Janan berkata, pihaknya akan turun padang untuk memberi kesedaran kepada belia akan kepentingan mendaftar sebagai pemilih dalam pilihan raya umum akan datang. Ini bagi membolehkan mereka sedar akan kepentingan mengundi untuk memilih kepimpinan negara yang bakal meneruskan legasi kemakmuran dan keamanan negara yang dikecapi. Lebih 1,000 bekas pemimpin alumni Majlis Belia Malaysia dari seluruh negara ini akan berkumpul dalam Perhimpunan Alumni Majlis Belia Malaysia 2018 yang dijadual berlangsung pada 22 Februari depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dijadual merasmikan perhimpunan tersebut di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC di Ibu Negara. Bank Rakyat mengambil inisiatif mewujudkan akaun simpanan AI untuk ibadah umrah bagi mengelak sindiket penipuan melibatkan ibadah umrah. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Naib Presiden Kanan Pemasaran dan Komunikasi Bank Rakyat Nizam Sani berkata, produk baharu itu dibangunkan bersama dengan The Rakyat Travel di bawah Bank Rakyat bagi mengendalikan ibadah umrah. Produk baharu ini akan dilancarkan pada 12 Februari depan. Namun, orang ramai boleh mendapatkan perkhidmatannya bermula semalam dengan simpanan permulaan tanpa had di semua cawangan seluruh negara. Di Sabah, Bank Rakyat mempunyai 13 cawangan, antaranya di Kota Kinabalu, Sandakan, Semporna, Beaufort, Keningau, Lahad Datu, Kota Belud dan Putatan serta Labuan. Kita buat supaya kita tengok sekarang ni banyak kes kena tipu, kan?
So pergi dah sampai airport tak dapat, ejen lari hilangkan duit. So this is something yang kita bantu dan kita juga akan kemudian nanti akan bergabung dengan Rakyat Travel. Dalam sidang media sama, Nizam memberitahu Bank Rakyat turut melaksana program tanggungjawab sosial korporat CSR bersama dengan Persatuan Autisma. Program dilaksana sejak 2016 itu akan diteruskan pada tahun ini bagi membantu persatuan tersebut mendapat dana bagi melakukan pelbagai aktiviti persatuan. Tahun ini, Bank Rakyat merancang untuk melaksana majlis berbuka puasa dan larian Labuan sempena sambutan Hari Autisma dengan kerjasama Universiti Tempatan di Labuan. Terdahulu, Bank Rakyat menganjurkan perlawanan Amazing Media Bowling Sabah 2018 di Kota Kinabalu. Dalam perlawanan ini, pasukan berita ehwal semasa muncul Johan dengan 1,456 jatuhan pin selepas menewaskan pasukan RTM 1,453 jatuhan pin. Sementara tempat ketiga disandang pasukan Bernama dan Sinchiu iaitu sebanyak 1,357 jatuhan pin. Bagi kategori High Games serta High Series lelaki dan wanita masing-masing dimenangi Awang Damit Masir dan Miriam Ajim. Kesemua pemenang mendapat hadiah dan wang tunai yang disampaikan Pengurus Bank Rakyat Cawangan Likas Ahmad Muhammad Ali. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 7.45 pagi ini diadakan Hari Keluarga Kelab Kaki Tangan Awam Kementerian Pertahanan Malaysia KAKEP tahun 2018 di Pantai Tanjung Aru First Beach, Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 9.30 pagi ini, program Karnival Pekerjaan dan Mobile CTC peringkat daerah Kota Belud diadakan di Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud. Dan akhir sekali pada pukul 10 pagi ini berlangsung majlis perasmian program Jejak Etnik Dusun Liwan 2018 di Kampung Tagudon Lama, Ranau. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.